Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah-Nya, dan juga diberi taufik untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, sebuah kitab yang di dalamnya terkandung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai tajuk, dan kita sekarang ini berada di bawah tajuk hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu dhallatul mu'min. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah, yakni kata-kata yang berbentuk nasihat, yang berbentuk panduan, yang disampaikan oleh sesiapa, ataupun hikmah boleh juga diterjemahkan dengan kebijaksanaan, yakni sesiapa sahaja yang memberitahu kepada kita sesuatu perkara yang membolehkan kita mendapat sesuatu kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'mini. Hikmah itu adalah dhallah. Dhallah ini dalam bahasa Malaysia terjemahan dia barang yang hilang. Barang yang hilang yang dimiliki oleh orang yang beriman. Ini sebahagian daripada hadis. Di dalam riwayat-riwayat yang lain ada sambungannya. Sebagaimana satu orang apabila dia ada barang, kemudian barang dihilang, dia akan cari, tengok sana, tengok sini. Bila dia jumpa, dia akan ambil. Dia akan ambil. Maka begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila sesuatu hikmah disampaikan kepada kita, tidak kira daripada siapa keluarnya kata-kata yang hikmah itu, sama ada dia itu seorang yang alim ataupun dia bukan satu orang yang alim, orang biasa, tetapi orang yang mempunyai pengalaman hidup, orang yang mempunyai pengalaman dalam banyak perkara, maka kadang-kadang nasihat-nasihat ataupun panduan-panduan yang diberi itu sesuatu yang boleh kita jadikan dia sebagai satu pedoman, sama ada dalam kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat.
Sebagai contoh, satu orang ayah kadang-kadang dia beri nasihat kepada anak dia, dan nasihat yang disampaikan kepada anak itu adalah berbentuk apa yang pernah dilalui oleh si ayah. Maka dari situ keluarlah kata-kata yang hikmah, yang boleh memberi kesan kepada anak itu. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah kata-kata yang hikmah ini, dia adalah diibaratkan sesuatu barang kita yang hilang. Dengan makna kalaulah kita jumpa di mana sahaja, maka ambillah dia. Kita orang yang berhak untuk terima kata-kata hikmah itu. Kita adalah orang yang berhak untuk beramal mengikut panduan daripada kata-kata hikmah itu. Bahkan ada di dalam riwayat disebut, jangan lihat siapa yang bercakap, tapi lihat apa yang dicakap, apa yang disampaikan. Dan kebiasaannya kata-kata hikmah ini akan keluar daripada lidah seseorang yang baik hatinya, baik amalnya. Kehidupan dia adalah kehidupan orang-orang yang salih. Maka banyak perkataan-perkataan hikmah yang Allah Ta'ala keluarkan daripada lidahnya. Dan kata-kata itu bukanlah hadis. Dia bukan hadis. Kita nak pegang sampai kena wajib yakin tak wajib. Tetapi kata-kata itu sekiranya kita jadikan dia sebagai panduan pedoman, maka dia akan membawa kita kepada kebaikan yang banyak. Maka kerana itu, sekiranya kita jumpa di mana-mana sahaja, sesiapa sahaja yang menyampaikan kata-kata yang hikmah, panduan-panduan, nasihat-nasihat, maka kita kena merasakan bahawa kitalah orang yang paling layak untuk ambil. Inilah sesuatu yang hilang daripada diri kita, yang kita kena pegang. Nanti di depan lagi ada satu lagi hadis yang semakna, hampir sama dengan makna hadis ini. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Hadis ni kalau ikut hadis ni panjang. Dalam hadis 40 karangan Imam An-Nawawi, hadis ini panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara halal dan haram ni ada perkara-perkara yang samar-samar, yang tidak jelas, yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maksud daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, oleh kerana benda halal itu jelas, maka kita hendaklah ambil yang halal. Apa yang Allah Ta'ala kata boleh, maka dia adalah boleh. Benda tu jelas, tak perlu dipertikai, tak perlu kita rasa syak. Dan apa yang dikatakan halal ini jelas, sama ada di dalam Al-Quran dinyatakan secara jelas oleh Al-Quran, ataupun disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam,
ataupun sesuatu perkara yang disepakati oleh para ulama bahawa itu adalah halal. Maka semua ini adalah perkara yang halal secara jelas. Secara jelas. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa sahaja yang telah disepakati oleh para ulama Islam bahawa benda itu haram, tidak boleh, maka dia adalah haram. Tidak ada takwilan. Dan kita kena berpegang dengan sungguh-sungguh. Benda halal ni mudahlah, tak ada masalah. Kita nak pakai ke, kita nak makan ke, kita nak guna ke, selagi dia halal, tak ada masalah. Yang kita perlu jaganya ialah yang haram. Yang haram, yang jelas haramnya. Dan kita kena merasakan bahawa perkara yang haram ini adalah perkara yang memang tidak boleh. Kena masuk dalam hati. Kalau benda halal ni benda yang boleh, okey, boleh, halal. Kalau makanan tu tengok ada label, label yang sah, kan? Halal, halal, tak ada masalah. Kalau benda haram, kita kena rasa benda haram. Contohnya, benda haram ni bukan benda yang kita kata yang berbentuk makanan sahaja. Muharramat, perkara-perkara haram ni banyak. Perkara yang haram dilihat, perkara yang haram didengar, perkara yang haram disentuh, tak boleh sentuh. Benda tu semua jelas, maka kita kena rasa benda tu haram. Bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, benda tu haram jelas. Kita tak boleh kata sikit je, tak, jelas haramnya. Maka kita kena rasa benda tu besar. Dan di tengah-tengah di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar, perkara yang tak jelas. Ini boleh ke tak boleh? Maka sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita kena sentiasa cakna, kita kena ambil tahu, kita kena periksa. Benda-benda hak tak jelas ni, cuba tanya dulu. Kalau nak guna, kalau nak buat, yang pertama sekali bertanya pada yang tahu. Bertanya kepada pihak yang ada autoriti. Bertanya supaya kita ini tidak terjatuh ke dalam yang haram. Sebab Nabi kata, barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang mustabihat, perkara yang samar-samar ni, dia jaga diri dia, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya. Tapi kalau seseorang itu dia tidak jaga, dia pergi halal belaka, semua boleh, selagi tidak ada kata haram, maknanya boleh lah. Sedangkan benda itu masih samar-samar, tidak jelas. Nabi kata orang yang tidak jaga diri dia daripada perkara-perkara yang sama-sama ini, maka dia boleh terjebak jatuh ke dalam perkara yang haram.
jatuh dalam perkara yang haram. Hak ni yang kita tak mahu. Kita merasakan bahawa benda tu okey, benda tu tak ada masalah, boleh, tapi sedar-sedar masuk ke dalam yang haram, terjatuh dalam yang haram. Ini yang bahaya. Maka kerana itu orang yang beriman dalam setiap tindak tanduk dia, dalam setiap tindak tanduk dia untuk perkara-perkara yang tidak jelas halal ataupun haram ni, maka dia bertanya dulu, dia selidik dulu, dia periksa dulu. InsyaAllah dengan cara seperti ini, maka dia akan selamat. Sama ada perkara itu dalam berbentuk yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang diguna. Tapi yang lebih berat sebenarnya kalau benda itu berbentuk makanan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tubuhnya subur dengan makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuk dia. Benda tu kalau haram jelas-jelas, khinzir, babi, orang tak makan. Tapi bila ada campur, tak jelas tulis ni, yang ni yang rasa sedap, tak makan rasa rugi pula. Jadi kita perlu berhati-hati. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni macam-macam. Makanan ni dia adalah punca kepada segalanya. Bila makanan yang kita makan itu tidak suci, tidak bersih, makanan itu bersumberkan yang haram, maka dia akan memberi kesan kepada seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Kita berasa macam benda tu okey, rupanya benda tu haram, ada campuran dan sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, kita kena jaga diri kita, kena jaga diri kita. Kalau tidak, kita akan mudah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khudhil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah kata-kata hikmah, yakni peganglah kata-kata hikmah yang sampai kepada kita. Jadikanlah dia sebagai pedoman, jadikanlah dia sebagai petunjuk, jadikanlah dia sebagai pemberi semangat kepada kita. Dan Nabi kata, wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Dan janganlah kamu peduli, kalau terjemah betul, wala yadurruka, dan tidak memberi mudarat kepada kamu daripada bekas mana ia keluar. Nabi kata, kalau ada kata-kata hikmah ini, ambillah dia, jadikanlah dia sebagai pedoman. Kata-kata itu tak kiralah keluar daripada siapa pun, daripada mana pun, dia tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Sebaliknya, kita akan dapat manfaat yang banyak. Manfaat yang banyak. Kalau macam sekarang kan banyak orang duk letak dalam status WhatsApp lah, letak dalam Facebook lah kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Kalau kita baca tu, jangan baca saja je. Baca tu ambil pelajaran daripada kata-kata itu.
Tujuan dia supaya kita ini ada panduan. Tapi dia bukanlah hadis. Orang kata kalau tak ikut dosa. Tak. Tapi kata-kata itu sebenarnya keluar daripada lidah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jaga hatinya, jaga amalan dia. Daripada kata-kata itu, kalau kita baca betul-betul, kalau kita tengok betul-betul, kita fikir secara mendalam, kita akan dapat faedah. Sebab tu Nabi kata, ambillah hikmah itu. Peganglah kata-kata hikmah itu. Jangan peduli, jangan tengok daripada mana kata-kata itu datang. Kebiasaannya kata-kata hikmah ini kata-kata yang berbentuk nasihat, supaya kita menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun nasihat supaya kita ini menambahkan amal kita, kebaikan kita, ataupun kata-kata nasihat untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Ini kata-kata hikmah. Jadi siapa yang ambil, siapa yang tadabbur, siapa yang fikir, perhati elok-elok kata-kata itu, maka dia akan dapat manfaat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani illa fi mu'minin, as-sakha'u wa husnul khuluqi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua sifat yang tidak akan berhimpun melainkan di dalam diri orang yang beriman. Ada dua sifat. Sifat ini kalau ada dua-dua, dia hanya akan ada dalam diri orang yang beriman sahaja. Tidak akan ada pada diri orang yang tidak beriman. Apa dia? As-sakha'u wa husnul khuluqi. Yang pertama sifat sakha', sifat pemurah. Sifat pemurah. Yang kedua akhlak yang baik. Maksud sifat pemurah ini, sifat pemurah dan juga akhlak yang baik yang sebati dalam diri seseorang itu. Ini hanya ada pada orang beriman je. Kalau satu orang tu kadang-kadang dia pemurah, kadang-kadang akhlak dia baik, yang ni semua orang ada. Orang yang tak beriman pun boleh ada. Kadang-kadang dia bantu jirannya, ataupun dia bantu orang Islam. Tapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini sifat pemurah dan akhlak yang baik yang telah menjadi sebati dalam diri seseorang itu setiap masa. Ini hanya akan ada pada orang beriman sahaja. Orang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak akan ada dua-dua ni secara tetap. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua sifat yang tidak akan berhimpun keduanya di dalam diri orang yang beriman. Hak tadi yang akan ada hanya dalam diri orang beriman. Yang ni ada dua sifat yang tidak akan berhimpun dalam diri orang yang beriman. Kalau orang yang beriman dengan iman yang sebenar, tidak akan ada dua sifat ini serentak secara kekal. Apa dia sifat dia? Yang pertama al-bukhlu, sifat bakhil, sifat kedekut, lawan kepada pemurah tadi. Yang kedua wasu'ul khuluqi, akhlak yang buruk.
Sifat bakhil dengan akhlak yang buruk ini tidak akan ada serentak di dalam diri orang yang beriman. Maksud tidak ada serentak itu ialah sifat itu dia tidak kekal. Maksudnya sama-sama gitu. Orang beriman tu sentiasa bakhil dan sentiasa buruk akhlaknya tak mungkin berlaku. Maknanya kalaulah ada orang yang beriman yang seperti ini, kalaulah kata ada, dia ni sama-sama kerikuk, akhlak tak pernah baik, ini bukan orang beriman sebenarnya. Sebab kalau seseorang itu beriman, Nabi kata dua sifat ini tidak akan berhimpun dalam diri dia. Maksud tidak berhimpun di sini ialah berhimpun secara kekal, tak terlepas, setiap masa begitu. Setiap masa bakhil, setiap masa akhlak tidak baik. Hak biasa adanya ialah kita manusia ni kadang-kadang pemurah, kadang-kadang jadi kedekut. Tak? Kadang akhlak baik, kadang akhlak buruk. Dalam waktu-waktu yang tertentu, yang ni biasa. Ini maksud daripada hadis Nabi SAW ini, sekiranya kedua-dua sifat ini secara kekal sentiasa ada, maka dia tidak akan ada pada orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum 'iyalullahi wa ahabbuhum ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk kesemuanya ayalullah. Ayalullah maksudnya orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemah literalnya ayalullah maknanya keluarga Allah. Cuma ulama kata apa makna keluarga Allah tu? Maknanya semua makhluk ini Allah yang tanggung. Sebagaimana kalau satu orang lelaki itu ketua keluarga, dia tanggung isteri dia, tanggung anak-anak dia, tanggung ibu bapa dia yang dah tidak mampu. Begitulah seluruh makhluk ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri rezeki kepada kita setiap hari, yang beri makan, yang beri minum, yang beri pakaian, yang beri kesihatan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Dan orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling memberi manfaat kepada keluarga Allah, yakni kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak beri manfaat kepada hamba-hamba Allah, maka dia ni orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah manfaat yang diberi kepada hamba Allah itu dalam bentuk ilmu ataupun dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk kasih sayang, kasihan belas, ataupun dalam bentuk nafkah, tak kira. Nabi kata siapa yang paling memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia merujuk kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Satu orang yang dalam diri dia ada akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka dia ni akan jadi sumber manfaat kepada semua orang. Semua orang akan dapat manfaat daripada kebaikan dia, sama ada daripada ilmunya, sama ada daripada sifat-sifatnya, sama ada daripada harta dia. Semua orang akan dapat kebaikan daripada dia, hasil daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidak ada orang yang akan tersakiti, orang yang jadi susah disebabkan dia. Ini orang yang ada akhlak yang terpuji dalam diri dia. Semua orang akan jadi suka dengan dia, semua orang akan jadi senang dengan dia. Dan itulah tandanya dia itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah taala kasih kepada seseorang hamba-Nya, maka Allah taala akan perintahkan kepada malaikat untuk beritahu kepada seluruh penduduk langit bahawa si fulan ini dikasihi oleh Allah. Si fulan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu semua kasih kepada dia. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Bila diiklankan perkara ini, maka semua makhluk akan jadi suka dengan dia, sayang kepada dia. Benda tu dia tak boleh buat. Contohnya hati kita ni nak sayang kepada seseorang, dia tak boleh buat-buat. Tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala campakkan rasa sayang, kasih dalam hati orang-orang beriman ni, sayang pada dia, suka pada dia, senang dengan dia. Dan itulah tanda, di antara tanda bahawa orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi daripada hadis ini, Nabi SAW memberi galakkan kepada kita bahawa kita ni hidup atas dunia ni bukan kita sahaja, ada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita hidup di dalam satu kawasan, kita ada jiran, ada saudara mara, maka orang yang beriman, mereka ini akan jadikan diri dia sebab kebaikan untuk semua orang. Jiran dia ambil tahu hal keadaan orang yang dekat dengan dia, rumah-rumah yang berdekatan dengan dia, orang yang ada dalam kampung dia, dia tahu. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan sifat seperti itu. Dia tahu dalam kampung tu siapa yang sakit, orang ni sakit apa. Sebab apa? Dia selalu pergi, selalu tengok, ziarah. Masya Allah. Dan ini semua sifat-sifat ni ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat-sahabat yang biasa, sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, selepas beliau wafat barulah diketahui, oh semasa hidup dia berapa ramai orang miskin yang dia sponsor, yang diberi nafkah. Lepas dia mati baru tahu. Sifat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sifat yang seperti ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Ni hadis ni biasa didengar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Dalam apa keadaan kita, perkara yang terbaik untuk diri kita sebenarnya yang tengah-tengah, sederhana dalam semua keadaan.
dalam semua keadaan, dalam ibadat, dalam sifat kita, sifat pemurah kita, dalam sifat keberanian kita. Ada orang dia berani sampai terburu-buru, buat tindakan melulu, pun tak bagus juga. Kadang-kadang tak berani pula, dia takut sangat pula. Jadi dalam agama ni dia tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini yang standard untuk orang biasa lah macam kita ni. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang itu level lain. Cerita ni cerita orang biasa. Tahap macam kita ni lah orang biasa ni. Jadi yang terbaik untuk kita adalah yang pertengahan. Tapi bukanlah bermakna ini Nabi SAW tak bagi kita kalau kita nak tambah, nak lebihkan sedikit ibadat kita. Bukan bermakna begitu. Orang kata buat pertengahan cukup lah, ambil tengah-tengah. Tengah-tengah ni untuk keadaan yang biasa. Sekiranya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat lebih, itu alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba kekalkan, cuba istiqamah. Tapi dalam keadaan iman kita ni yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, yang ni ambillah yang pertengahan, supaya setiap amalan kita ini kita dapat istiqamah, berterusan. Berterusan, bukan buat sekali tinggal berkali-kali. Ada yang mari semangat kan, mari semangat buat, banyak buat, lepas tu tinggal terus. Ada lah, habis, dilepas sekali je. Kita nak hari-hari istiqamah, berterusan. Dan ini adalah untuk amal-amal kebaikan. Khairul umuri awsatuha ni untuk perkara-perkara baik. Adapun perkara-perkara yang tidak baik, larangan-larangan Allah SWT, itu tak ada istilah ambil tengah-tengah, kena tinggal terus. Kadang orang ni dia ni pandai juga. Kalau benda baik itu dia tak apa nak faham, yang tak baik itu dia faham. Oh, kena buat tengah-tengah, tak apa lah kita. Maksud yang tengah-tengah ni adalah untuk perkara-perkara kebaikan yang kita nak buat, amalan-amalan kita. Ini ambil yang pertengahan. Adapun perkara-perkara yang berbentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita kena tinggalkan. Tak boleh buat. Benda tu haram, berdosa, maka kena tinggal. Bukan kita ambil tengah-tengah. Masya-Allah. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairur rizqi ma la yutghika wa la yulhika. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rezeki. Kita nak tahu rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni rezeki yang baik ataupun rezeki itu ataupun apa yang sampai kepada kita satu ujian untuk kita. Tengok sifat dia. Nabi kata sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang tidak menyebabkan kamu menjadi zalim dan tidak menyebabkan kamu jadi lalai. Ini sebaik-baik rezeki. Kalaulah kita boleh sesuatu yang menyebabkan kita ni jadi buat zalim pula pada orang, ataupun dia menyebabkan kita ini jadi lalai daripada perintah-perintah Allah, asal ada juga
jaga semayang, mari semayang di masjid, tiba-tiba boleh lebih sikit hilang, tak ada. Itu tanda rezeki itu bukan rezeki yang baik, tapi rezeki itu Allah nak uji kita, nak tengok kita ni kalau dapat lebih ni, makin kita dekat dengan Allah ke makin jauh. Rezeki yang baik dia akan bawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita jadi lebih baik, amal kita jadi lebih baik. Ini tanda rezeki yang kita dapat, itu rezeki yang baik. Kadang-kadang bila manusia ni waktu tak ada, ketika dia tidak ada orang, harta dan sebagainya, maka dia masya-Allah dia jaga. Tapi bila sampai satu masa Allah Ta'ala buka sikit, waktu tu dia jadi jauh pula. Benda ni bukan berlaku zaman kita je, zaman Nabi pun ada berlaku juga. Walaupun sebahagian ulama kata kisah ni tidak lemah sandarannya, tapi berlaku di zaman Nabi. Ada yang datang jumpa Nabi SAW minta supaya jadi kaya, minta jadi kaya. Nabi pun doa, dia pun jadi kaya. Bila dia kaya, sampai masa untuk keluarkan zakat, dia tidak mahu keluar zakat, tak nak keluar zakat. Waktu dia miskin dulu, masya-Allah, orang yang baik agamanya. Bila dia uji dengan harta, habis. Benda yang wajib pun dia tak mampu untuk sempurnakan. Itu tanda rezeki yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua rezeki yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkatan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amal dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.